terus menyambung bacaan kita untuk talaki dulu daripada ayat 27 tadi 27 hingga 29. Okey, Nurain dulu bacalah. Untuk susunan Nurain dulu. Okey Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dua harakat je, jangan panjang sangat. Yang kat mana? Mitsaqih. Ba'di mitsaqih. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi Bihi tu panjang. Bihi tu ada tanda panjang kat atas tu kan? 4 harakat paling kurang. 4 4 atau 5. Okey. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum tak boleh panjang situ. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwa. Sekejap. Dia tak boleh berhenti sebab nak curi nafas tengah-tengah baca. Jadi kita kat bila tu boleh lah Ustaz? Mana yang kita sampai berhentilah. Okey. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum. Yuhyi. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ain. Itu ada mim yang mati yang tak boleh dihidupkan semula. Ha, bunyikan betul-betul ha. Ha. Summa yumitukum dia tak boleh tukum summa yuhyikum. Kum nak masuk sa tu pun tak boleh beranak juga huruf tu. Summa yumitukum. Yalah pasal nak kena tum tu kan. Summa. Okey, kita try. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma. Dia dengan yuh. Itu baru ha. Thumma yumitukum thumma tukum tu tak boleh. Thumma yumitukum jangan angkat bibir tu nak menyebut sa tu. Dia ada bunyi sekali. Kum. Tu tak boleh. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jaga dua tempat tu Satu mim yang mati tak boleh balik. Yang kedua ha. Yuh. Bila sebut satu tu dia jadi. Kalau dia dapat dia sekali jalan dia jadi macam yuh macam tu je. Dia kena mahirkan sampai jadi. Okey. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Yang kha tu bila kita nak buat kha tu sekarang kalau kita cakap kha satu jadi kalau kita nak baca dia jadi tu kan? Dia jadi ha. Tu bahaya tu. Itulah kena praktis lagi lah. Kalau sendiri kha dia macam berkahak tu jadilah. Walaupun kita rasa macam ala dekat je ha dengan kha tu kan. Sebenarnya dia membawa perubahan makna yang jauh.
Contoh macam khalaqa tu kita tahu maksud dia kan Allah menjadikan kan. Khalaqas samawati wal ard. Contohlah Allah menjadikan langit dan bumi. Tapi bila kita baca halaqa tu maksudnya Allah mencukur langit dan bumi. Jauh tu pergi dia. Khalaqa tu Allah jadikan. Halaqa tu jadinya Allah mencukur. Jaga-jaga. Tapi kalau kita mencuba kha tapi kita baca dia jadi dia senyap macam tak? Kalau kita perasan, dimaafkan kalau kita tak perasan. Kalau kita perasan, kita kena pusing balik. Huruf tu tertukar, kita kena betulkan sampai jadi betul. Kha. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey. Assalamualaikum. Pastikan pastikan kha tu keluar dekat hujung halqum. Sebab tu saya suka pesan dia makhraj alif sampai ya tu kita ingat kat mana dia keluar. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey. Ili, boleh Ili? Assalamualaikum. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kul tu pastikan jangan tebal. Wa huwa bikulli syai'in alim. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey, next Haja Aini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa ba'di mitsaqih. Min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi. Amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi. Ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Aja dekat fasawwahunna tu, na nak masuk sin tu jangan macam ada tekanan. Jangan macam ada sabdu kan.
Hunnasab. Jangan baca hunnasab. Jadi macam melekat ada tak perlu pula kan? Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Haja. Okay, Okey. next Kak Liza. Kak Liza unmute Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdillahi min ba'di mitsaqih. Kak Liza. Ya. Ahdallah. Dal dari atas bukan dari bawah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Kak Ila mana pula ni? Kak Liza. Amara tu a nipis, mim ma nipis, ra tu jangan ikut. Amarallah, ra tafkhim. Wa yaqta'una ma amarallah, ra rallah. Allah wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Lagi fa, jangan baca wa yufsiduna fil ard. wa yufsidu wa yuqta'una ma amara Allahu bihi Kalau Kak Liza baca tadi wa yaqta'u. Lagi sekali Kak, wa yaqta'u. wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Lagi sekali, cuba kemaskan lam tu. Ulaika humul kha. Mul kha. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum. Sum tu dengung sikit. Summa yumitukum. Thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Liza. Okey. Okey, Liana. Haiza. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ujung lidah keluarkan sikit. Mimba, Ni? jangan ba. Ba tu pun Ni. nipis.
Mimba. Hmm. Mimba. Mimba. Kita. Min ba'di misaki. Okay. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ard. You tu panjang. You wa yuf. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ard. You panjang. Tadi Liana baca pendek tu. Ayu. You sola wa yufsidu. Ayu. Ai tu Dua dengung lah. rakaat. You tu 2 harakat. Ai tu pun dengungnya 2 harakat. Ai. Ai naik ke hidung. Masyum. Ayu sola wa La jangan panjang. Oh. You saja panjang. La tak panjang. Ayu sola wa yufsiduna fil ard. Okay. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Okey, dekat ayat 28 ni semua mim tu memang dia tak dengung. Betul lah. Liana baca tak dengung. Tapi dia kena raikan juga sifat yang ada pada mim iaitu tawasud. Jadi mim yang mati tu walaupun dia tak ada gunah, dia tetap ada sebutan yang lembut dan tenang kat situ. Jadi dia tak kisahlah dia ada sikit sebab dia memang ada sifat gunah tu, dia tak lari. Cuma dia tak adalah gunah sampai 2 harakat. Summa yumitukum yang dekat mim Dia mati. pendek dah. Yang summa tu memang dia kena dengung. Yang kita nak Oh, cerita yang ni Yumi. yang mim mati. Yang ni. Oh, Yumit. Okay. Ada 2 kum tu kat situ, jangan berhenti macam berhenti mengejut. Macam yang nak baca tadi kan, yumitukum macam seolah-olah dia boleh terhenti. sama tapi okay. Dia memang ada dia punya sifat gunah tu. Summa yumitukum summa yuhyikum dia antara tu dia tak putus. Tak apa. Okay. Itu yang saya nak. Summa yumitukum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Boleh tak? Boleh. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Boleh anda tengok tu tidak ada mat selepasnya kan. Jadi tu tak boleh panjang. Sab'a samawat. Sab'a samawat. Boleh? Wa huwa bi kulli syai'in alim. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahu azim. Okey, terima kasih. Tadi Datuk Nurul terkeluar. Ni Datuk Nurul masuk balik. Nah, internet saya tak berapa Ustazah. Ya. Okey, tak apa. Boleh Datuk Nurul punya turn. Okey, boleh. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Sekejap dekat nun bertemu qaf. Dia nun dengan qaf tu ikhfa. Jadi dia dah tak boleh bunyi jelas nun. Dia bukan bunyi nun tapi dia berdasarkan pada huruf yang dia nak jumpa. Sekarang ni nun nak jumpa siapa? Jumpa
jumpa qaf kan. Jadi bunyi tu pergi hampir dekat qaf. Allazina yanqudu. Pergi dekat qaf dan tebal. Okey. Ha. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. Sikit lagi masuk dalam ain. Min ba'di ba'di. Ha. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه Boleh. ويخدعون Satu qaf tebal. ويقطعون ما ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Sekejap ada dua tempat tu. Ayu panjang, ada waw. Satu lagi yufsidu pun panjang, ada waw. Ayu sala wa yufsiduna fil ard. ويقطعون Oh. ما Satu Nurul. To ha. To. Wa yaqta'u. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسد يوصل ويفسدوا أن يوصل ويفسدون في الأرض. Okey, boleh. أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Cuba tengok qaf dengan kaf. Boleh nak berhenti, cuma sebutan qaf dengan kaf tadi baik-baik, takut dia tertukar tebal nipis. Huwallazi khalaqa, qa tu tebal, lakum jangan jadi lakum. Nanti dia jadi tebal kaf pula, jadi qaf kan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Okay. ثم استوى إلى السماء فسوهن سبعا. Fasawwa ada alif kecil. ثم استوى إلى السماء فسوهن سبعا. فسواهن. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Samawat. Dia kena panjang sebab ada alif sebelum ta kan? Alif mat. فسواهن Wah سبع. panjang tu. Fasawwa ada alif juga. فسواهن سبع سماوات. Boleh. وهو بكل شيء عليم. Okey, dekat wahwa tu tu tak ada mat. Lepas waw berbaris atas tu tak ada huruf alif kan? Jadi pendek. Wa huwa bi kulli syai'in alim. وهو بكل شيء عليم. Syai'in. Hamzah. وهو بكل شيء عليم. Okey. صدق الله العظيم. Okey, terima kasih Datuk. Hujung masa baca tak sangkut-sangkut. Okey. Okey, Zulida. Okay,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Okey, sekejap. Satu, wayaqo. Qalqalah qaf tu tak cukup lantun. Okey. Sikit sangat tadi. Yang kedua, ma tu 4 atau 5 harakat. Amarallahu bihi pun sama 4 atau 5 harakat. Ada tanda panjang kat atas tu macam kening tu, itu lebih daripada 2 harakat. Sama ada 4 atau 5. Boleh ulang balik. ويقطعون ما Wayaqta'u. Lepaskan je. Wayaqta'u. Tak boleh putus. Wayaqta'u. ويقطعون Tebal, tapi tebal jangan wayaqta'u. Okey. Wayaqo. ويقطعون macam tu. Betul. Okey. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Jaga nun mati jangan ada bunyi lagi dekat hujung. Jangan baca turja'un. Nah tak boleh, buang dia. ثم إليه ترجعون. Okey. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. Kalau berhenti kan, kalau berhenti summa tu tak payah ikut tanda panjang tu. Sebab tanda panjang tu dia berfungsi bila jumpa hamzah. Jadi 2 harakat tadi cukup dah tu. So boleh tidak. Boleh tidak dekat summa stawa. Jadi bila nak ibtidak tu baru kena jalankan fungsi yang ada tanda panjang tadi. Sama ada 4 atau 5. Saya sambung kat summa. Boleh? ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Okey. Sadaqallahul-azim. Okay, last. Ashkin. Saya mendengar je minggu ni Ustazah. Ya ke? Menjadi pendengar. Ya. Okay, kalau macam tu saya sambung lah. Hari ni kita sambung bacaan surat 6. Saya ikut terus. Ayat daripada 30 sampai 33. Boleh? Sampai 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء
هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. So ayat untuk minggu depan 20 ayat 30 hingga 33 Kalau saya tak tanda saya tak ingat. Asyiklah tanya kat dalam murid. Ustazah, ayat 33 saja yang ada hamzah dalam kan. Qala ya tu satu ke dua Ustazah? Ayat 33 qala ya ada hamzah kan? Itu satu harakat ke dua? Dua harakat. Dua ya. Okey, ya tu mak jaiz. Nak cerita mak jaiz tu panjang lebar kan. Dia tak sampai lagi ke situ. Mak jaiz tu 4 atau 5 harakat. Lepas tu sebelah tu kalau nak tahu hamzah tu pendek ke panjang, syarat dia hamzah kalau duduk atas alif pendek. Kalau dia duduk sebelah alif panjang. Tu syarat dia. Okey, maknanya dia bila alif itu kosong, dah tak ada hamzah kat atas dia, maknanya dia memang mat lah. Sebab huruf mat ni syarat dia tidak menerima apa-apa huruf lain dekat atas dia atau bawah dia. Oh, maknanya hamzah tu dia macam dengan alif tu jadi dua harakat lah. Dia bersebelahan. Sebelahan dia jadi mat badal. Ya Adam. Sifat ibu nak tag. Sifat ulia. Ibu nak tag. Okey, ada lagi soalan Kak Liza? Yang lain ada? Tak ada. Okey. Cepatlah. Ustazah, macam ayat yang kita baca tadi tu, kaifa takfuru kan, kaf tu dia macam kena stop terus kan, tak ada bunyi angin pun kan? Sebab kaf kan sifat dia, ingat tak sifat kaf? Kita dah belajar sifat habis kan? Kita ingat. Tak ingat. Okey. Kaf kalau kita matikan, dia stop tu tandanya menahan suara. Tapi dia lepas sebab dia ada sifat melepaskan udara. Ak. Yang ak itu tahan suara. Itu lepas udara sahaja. Suara tak boleh lepas. Kalau kita baca kaifa takfuru salah. Sebab dia melepaskan udara beserta dengan suara. Tak boleh. Sebab kaf hanya menahan suara dan melepaskan suara sahaja. Melepaskan udara sahaja. Okey. Saya pun kadang-kadang confused. Okey, biasa saja. Sama. Okey. Ada lagi? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita terus masuk pada hukum tajwid. Hari ni kita buat banyak sikit lah. Sampai mana hari tu tajwid? Sekejap saya nak confirmkan balik. So kira kita punya kelas hari Jumaat ni kita guna buku coklat sahaja Dah dapat dah. Oh dah dapat dah kan? Setakat ni kita guna buku tahsin tajwid sahaja Cuma buku tahsin tajwid ni macam ni mana pula buku saya. Kalau ada orang usik kat sini saya ada.
Kalau ikutkan tahsin tajwid ni dia tak penuh lah, tak penuh tajuk-tajuk mat apa semua sebab dia fokus lebih kepada makhraj. Tapi banyak jugalah yang kita boleh sentuh kat sini. So hari tu buku tahsin tajwid ni dah sampai muka surat berapa dah? Ingat. Sifat huruf kita dah habis belum? Dah habis dah kan? Ya. 6 kot Ustaz. 6 eh? 6 kot. Kita masuk makhraj lidah. Betul? Siapa yang ada catik hari tu Kalau kampung Ustazah, kita berhenti dekat dia benar Ustazah. Ni, apa dia? dekat kof tadi. Kof. Kita dah masuk qaf Kof baru masuk bahagian ni. baru nak masuk bahagian lidah lah. Ya. Maknanya kita dah habis fokus pada makhraj halqum kan? Tak silap saya, bila kita buat hari tu yang makhraj bahagian tekak ni, halqum ni, saya sebut makhraj dengan sifat-sifat dia sekali, betul tak? Betul. Saya sekalikan sekalikan senang. Sebab kita dah belajar makhraj, lepas tu kita nak tengok pula sifat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka surat 36. Makhraj yang seterusnya iaitu makhraj lidah. Dah habis dah bahagian tekak. Okey, kita tengok makhraj lidah nombor 4 iaitu qaf yang mana terhasil apabila pangkal lidah. Kat situ kat atas tu ada tulisnya pangkal lidah ditekan ke lelangit lembut. Langit lembut yang belah belakang hampir dengan nak tekak. Seperti mana yang ada dalam gambar tu, yang ada arrow warna biru dengan warna kuning tu, dia tolak ke belakang dan melekat. Kalau tak lekat dia jadi kha nanti. Sebab kha dengan qaf lebih kurang sama. Kha tu hujung halqum. Qaf ni dia keluar pangkal lidah berdekatan dengan hujung halqum. Jadi hati-hati kalau sebut, mesti syarat utamanya pangkal lidah itu melekat seperti mana ada dalam gambar tu. Kalau ada sedikit ruang kat tengah tu, memang dia akan keluar bunyi angin kha. Nanti kita dah confused. Walaqad contoh. Tapi ada yang baca walaqad, ada bunyi angin pula terselit-selit tu, tu tak boleh. Nanti dia akan jadi huruf kha. Seperti mana kalau kita tengok sifat huruf yang ada dekat sebelah kiri tu, okey, kat sebelah kiri muka surat 36 tu kan, dia dah susun bahagian sifat itu ada 6. Seperti mana yang saya sebutkan, kalau sifat huruf tu 5, bermakna huruf itu tidak menggunakan sifat tunggal. Sekarang ni bila dia ada 6, maknanya 5 tu hanya sifat berlawanan dan 1 tu adalah sifat tunggal. Okay, kita tengok daripada atas, nombor 1 dengan nombor 2. Jahar dengan syiddah. Disebabkan qaf ini sifatnya kedua-dua tertahan, iaitu jahar dengan syiddah. Jahar itu tertahan udara, syiddah itu tertahannya suara, maka disebabkan itulah lidah itu melekat, melekat dekat langit tu. Sebab apa? Sebab dia berpegang kuat pada huruf qaf tu tadi. Maka terjawablah kenapa qaf itu kena lekat. Sebab bergantung pada sifat dia iaitu tertahan baik dari suara, baik dari udara ataupun nafas ataupun angin. Okey, aq. Bila kita angkat aq, ada tak angin keluar? Tak ada keluar dah. Okey, dia turun balik tu disebabkan dia nak raikan sifat yang terakhir, nanti kita sebutkan. Okey, sifat yang ketiga warna kuning tu apa? Isti'la. Isti'la tu maksudnya terangkat sebahagian pangkal lidah. Jadi bila kita angkat up tinggi, maknanya isti'la lah tu. Pangkal lidah kita confirm lah terangkat. Okey, kemudian yang ketiga infitah. Infitah ini terbuka. Okey, bila kita kata tadi lidah ni terangkat ke lelangit, melekat dan dia bunyi tebal. Kenapa infitah? Kenapa dia tidak tertutup? Sebab sebelum ni kan kalau kita belajar huruf-huruf isti'la ni bila dia terangkat, kemungkinan besar dia akan jadi itbaq kan. Infitah kan lawan dengan itbaq. Ingat tak? Itbaq tu maksudnya tertutup. Okey, infitah ni terbuka. Jadi kenapa qaf ini dia tidak kata tertutup macam mana huruf sad, dot, ta, za tu tertutup? Kerana qaf ini kedudukan dia di belakang. Kalau tengok bahagian lidah yang atas tu kan, ruang tu masih lagi terbuka, nampak? Ruang yang mana? Yang belah depan.
Faham tak yang mana satu ruang yang terbuka tu? Yang ni ni. Ini kaf lah. Ni. Yang warna biru ni, ni dikira ruang tu masih lagi infitah. Masih lagi terbuka. Berbeza kalau kita tengok sok dot tozo dekat sini ruang yang warna biru ni tak banyak, sikit je dia terhimpit. Tapi qaf ni masih lagi infitah sebab dia naik yang belah belakang. Okey, faham Faham kenapa qaf itu infitah dan kenapa qaf itu bukan itbaq. Okey, nanti bila kita lalu dekat huruf sok dot tozo baru kita nampak. Okey, cuba tengok sekejap. Tengok perbandingan atau perbezaan antara qaf tadi yang infitah, yang betul infitah dengan, cuba buka muka surat 41. 40 ada, 41 ada, iaitu huruf ta, huruf za. Kat situ kan. Cuba tengok. Ruang dia memanglah dia masih lagi ada ruang warna biru tapi kecil sebab dia terhimpit. Okey, cuma qaf tadi dia tidak terhimpit. Itu sebab dia jadi infitah. Kemudian seterusnya sifat qaf apa lagi tadi? Ismat. Ismat tu tertegah ataupun lambat nak keluar. Kenapa dia lambat? Sebab dia duduk dekat belakang, belah dalam. Dia beratur belakang. Okey. Dan akhir sekali barulah bunyikan lantunan pada huruf qaf. Sebab tu sifat qalqalah itu berada di bawah sekali. Satu lagi sebab dia ini sifat yang bila kita matikan kan dia akan bunyi last sekali kan. Aqa. Maknanya susunan tu betul lah. Susunan dia mengikut yang tepat lah, iaitu qalqalah di akhir sekali. Okey, boleh nampak macam mana sebutan qaf? Kita boleh sebut macam yang dia dah bagi kat situ, contoh aqa, iqa, uqa. Cumanya kalau kita baca ayat-ayat Quran tu yang panjang ada qaf, kita lupa. Kita lupa qalqalah tu memang ada. Kebiasaan kita akan sebut. Sama ada qalqalah tu bunyi dia tepat ataupun bunyi dia sikit sangat, tapi dia tetap ada bunyi. Cuma yang selalu kesilapan yang kita buat pada qaf ni, dia tebal tapi jadi nipis. Dia lupa ada isti'la tu. Jadi dia baca taqatulun jadi taqatulun, jadi taqa. Taqa bermakna dia dah buang satu sifat iaitu isti'la. Okey, jelas qaf. Okey, baik. Kita terus masuk makhraj yang kelima, makhraj nombor 5 ni iaitu kaf. Kenapa dia tak sama nombor, satu qaf, satu kaf ni nombornya 4 dengan 5. Dia berjiran je tapi dia bukan keluar tempat yang sama. Okey. Apa huruf dia iaitu kaf. Okey, kaf ini terhasil apabila pangkal lidah ditekan ke lelangit keras. Sama juga macam qaf, dia punya kenyataan tu. Tapi dia tak sebut pun berhampiran anak tekak. Sebab apa? Sebab kaf itu dia dah depan sikit berbanding dengan qaf. Cuba tengok betul-betul gambar atas dengan gambar bawah. Dia dah teralih ke depan sikit kaf tu, nampak tak? Okey, dia dah teralih ke depan. Tapi yang sama antara qaf dengan kaf ini mesti pangkal lidah itu betul-betul lekat. Mesti betul-betul lekat dekat lelangit. Sebab apa? Sebab dia masih lagi ada sifat syiddah, iaitu sifat tertahan. Tertahan apa? Tertahan suara sahaja. Ni yang Kak Zulidah tanya tadi kan. Dia masih lagi melekat sebab dia tertahan suara tapi tidak tertahannya udara. Kalau kita baca watak tumuna, itu dia dah bagi lekat dua-dua. Suara lekat, udara lekat. Tapi tak boleh sebab kat sini cuba kita tengok sifat huruf yang pertama dengan kedua. Yang pertama tu untuk udara hamas. Nampak tak? Yang kedua tu barulah dilekatkan untuk bahagian suara. Bila kita baca ak, ik, uk, barulah kita nampak tahan suara dulu, lepas tu baru lepasnya udara. Okey, boleh? Alright. Seterusnya yang ketiga sifat huruf kaf iaitu istifal. Dia mengangkat pangkal lidah ke lelangit itu bukan sebab dia bersifat isti'la, tapi sebab itu adalah tempat keluar kaf ataupun itu makhraj kaf. Tapi dia angkat tidak tebal kerana dia bersifat istifal. Dia jangan baca watak, jangan, nanti dia akan menyamai macam qaf. Jadi dia ringan, watak, watak. Okey, dia angkat pangkal lidah sebab kaf keluar kat situ, bukan sebab sifat isti'la, tapi dia sebab dia sifat
istifal lah. Tu nak kena faham perbezaan sifat dengan makhraj tempat keluar kaf tu. Kemudian ni seperti biasa sama macam qaf tadi. Bila sifat tu infitah, bila sifat tu istifal lagi mudah kita nak faham. Bila dia punya lidah tak terangkat, maka sifat yang keempat itu terbukalah ataupun infitah. Dia tidak tertutup. Nampak tak ruang kat depan tu? Dia masih lagi terbuka. Dia tidak tertutup. Jadi maknanya dia luas dan dia senang nak keluar. Ka, ak, ka. Tak kisah sama ada dia mati ataupun dia berbaris. Okey. Seterusnya tengok yang terakhir masih lagi ismat. Kerana kaf berada di dalam, belah dalam. Okey. Itu adalah sifat huruf kaf. Dia tidak ada sifat tunggal. That's why dia ada 5 je. Kalau kita nampak huruf tu ada 5 sifat, bermakna dia main dengan sifat berlawanan sahaja. Tak ada sifat tunggal. Saya nak tanya, kita dah belajar sifat tunggal belum? Belum Kita masuk. Sekejap. Kalau ikutkan, yang saya tanya tadi, kalau ikutkan sifat tunggal ada dekat muka surat 28. Bila tengok muka surat 36 sambung, maknanya 28 tu dah sudah lah. Saya beranggapan sifat tunggal tu dah selesai. Belum? Belum saja kita belajar sifat berlawanan ya kan? Ya. Tunggal tak? Tapi itulah bila saya dah sebutkan makhraj lidah, saya sebut sekali dia punya sifat kat tepi tu, dah termasuk sekali sifat tunggal, takutkan tercengang-cengang pula semua orang. Saya minta maaf lah banyak-banyak. Sebabnya semua kelas belajar tajwid tapi tempat dia lain-lain. Aduh ya Allah. Itulah. Kita masuk dulu bahagian lidah ni. Kita habiskan dulu lidah ni. Jadi tak apa, nanti masa saya sebut sifat-sifat tunggal tu saya terangkan teruslah fungsi-fungsi dia supaya tak keliru nanti. Okey, terus kita masuk makhraj huruf yang seterusnya, makhraj nombor 6. Kalau kita tengok makhraj nombor 6 ni ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Okey, iaitu jim, shin dan huruf ya. Okey, apa maknanya? Makhraj tu sama tempat keluar dia. Iaitu jim, shin dengan ya. Cuma dia ada berbeza dari segi sifat dia. Cuba kita tengok satu persatu Tengok jim dulu. Terhasil apabila mengangkat tengah lidah dan menekannya ke lelangit atas, iaitu lelangit keras. Macam mana yang kita nak kata tengah lidah? Tu yang dia letak gambar. Nampak macam ujung kan? Jangan keliru Jangan keliru tau. Okey, mana ujung? Ujung ni. Ni ujung. Dia dah bulat macam tu kan. So tak nampak lah macam ini. Nampak dia sekali pandang macam ni kat ujung. Lidah ni ujung kat sini. Jadi dia ke atas sikit. Dia ke sini sikit, tengah. Okey, jangan keliru. Jadi kat situlah keluarnya huruf jim, shin dan ya. Kalau kita tengok tiga-tiga tu lebih kurang sama je kan. Memang tempat keluar dia sama. Cuma adalah perbezaan sikit sebab dia berkait dengan sifat. Kita tengok dulu jim. Yang mana jim ini bila kita sebut sama ada mati atau berbaris, dia ada sifat jahar dan syiddah. Kalau orang dah biasa sebut jim ini dengan ada bunyi angin, tu agak sukar juga untuk dia betulkan. Tapi kalau buat lama-lama jadi insya-Allah. Macam mana yang dikatakan jahar dengan syiddah tu, dia tak keluar angin langsung. Langsung tak keluar angin. Ataupun apa nama? Udara lah, udara jadi dia tak boleh aj, ij, uj. Kalau bunyi macam tu angin semata-mata, qalqalah tak ada. Cuba tengok ada tak warna purple kat bawah tu. Sifat tunggal qalqalah. Okey, katalah qalqalah kita tak sebut dulu. Kita sebut tanpa qalqalah. Jadi bunyi dia jangan ada angin yang terkeluar. Bunyikan aj, ij, uj. Masa tu kita tahu lidah kita macam tu lah keadaan dia. Macam dalam gambar. Aj, ij, uj. Mesti rapat. Kalau tak rapat mesti dia akan keluar angin. Aj, ij, uj kan. Sekarang ni jangan keluarkan angin. Dah pastikan lidah tu betul-betul lekat dan tempat keluar dia dekat lelangit keras tu, barulah kita lantunkan. Masa nak turun lantun tu yang seksa. Seksanya sebab kita dah biasa ada angin kan.
ij, uj, ja, ji, ju, ja, bukan ca, macam huruf C ya, salah. Okey, tak ada angin langsung ij, uj, ajma'in. Jangan baca ajma'in. Macam nak terbersin pun ada. Tak boleh. Dia tak ada sifat angin langsung. Okey. Bergantung pada sifat dia je. Kalau kita rasa macam lupa betul ke aku sebut ni, tengok sifat dia. Apa kehendak sifat tu. Okey. Seterusnya istifal. Istifal maksudnya apa? Tidak terangkat pangkal lidah. Cuba tengok yang dekat lelangit tu kan. Itu dia tidak terangkat lah. Kalau kita sebut ja, dia mengangkat yang depan je. Yang belakang tu tak angkat jadi automatik dikata istifal lah. Seterusnya, lepas istifal, tengok pula ruang tu terbuka ke tertutup? Terbuka. Yang tertutup tu, yang terangkat tu belah depan kan. Jadi yang tengah tu masih lagi dikategorikan infitah ataupun terbuka. Kemudian ismat. Walaupun jim itu dia dah hampir-hampir kat depan, dia masih lagi dikategorikan huruf yang tidak segera keluar. Sebab dia kata kat situ mengangkat tengah lidah. Dia bukan hujung lidah, dia bukan hujung bibir. Jadi kategori ismat. Dan akhir sekali barulah dia sebutkan qalqalah. Sebab qalqalah itu sifat tunggal atau sifat unggul yang diletakkan di hujung memang. Cakap terbalik dah Ustazah. Memang di hujung, bukan hujung memang. Kalau kita baca aja kan. Qalqalah ni masa bila kita sebut? Masa di akhir tu. Aja, ija, uja. Itu kena banyak buat latihan menyebut tanpa keluarkan sifat hamas. Kebanyakan kita orang Melayu ni, dia selalu keluarkan hamas. Okey? Tu kalau boleh kita ubah, tengok balik sifat dia. Ustazah, boleh try sebut lagi sekali tak? Jim. Nak bagi clear yang jahar dengan syiddah tu. Okey, katalah saya matikan tanpa qalqalah. Bunyi dia aj. Kosong. Lepas matikan kosong. Aj. Dia tak ada aj. Tak ada, dia tak bocor. Okay. Tapi disebabkan dia ada sifat qalqalah di akhir susunan tu, dia kena turunkan juga dengan syarat turunkan bunyi qalqalah sahaja. Aj. Dia tak boleh aj. Dia turun juga qalqalah tu bunyi juga, tapi dia tercampur dengan angin tu tak boleh. Aj. Bila kita je tadi tu sebenarnya dia dah menahan udara dan suara. Lepas tu baru dia melantunkan suara. Boleh? Aj. Macam tu. Aj. Bukan. Dia ada bunyi tu salah. Aj. Macam tu. Aj. Ij. Uj. Aj. Macam tu ke? Aj. Okey, qalqalah tu betul. Angin tu salah. Okey. Dah kena praktis ni. Betul. Betul. Kalau betul-betul bertalaki kan. Kalau nak talaki, selagi tak bunyi tepat jim tu, selagi itulah duduk kat situ. Saya dah pernah melaluinya. Aj. Salah juga. Saya dah punya qalqalah kuat dah. Aj. Ada lagi angin. Selagi itulah duduk kat situ. Aj. Maknanya menekan tu jangan terlalu, dia macam ni tau. Macam ni. Lidah kita, ni bawah lidah kita yang bawah. Ni kira kategori tengah tau. Dia tadi dah bulat lidah tu ke bawah kan. Ini tengah dia. Okay. Dia naik ke lelangit macam ni. Betul, dia melekat. Tangannya keras. Tak dia nak lembik-lembik macam lidah. Okay. Ni naik kat sini. Bila dia nak melantunkan balik, kan, dia terseret macam ni. Aj. Bila dia terseret macam tu menyebabkan bunyi angin. Sebenarnya macam ni. Aj. Aj. Dia jangan aj. Boleh? Tapi saya akui memang susah nak betulkan sifat jim. Memang kebanyakan orang kita sebut jim tu memang ada angin pun. Kan? Tapi bukan tak boleh ubah. Boleh ubah. Aja. Sebab tu kalau dalam huruf qalqalah, dalam banyak-banyak kan yang ada dekat tengah, iaitu salah satu jim ni lah. Saya kata apa, lantunkan tanpa dia stop lantunan tu. Dia tak boleh terhenti. Dia sambung. Aja. Macam seolah-olah je lah. Latih macam tu. Ajma'in. Ajma'in. Tapi itu untuk tengah je. Hujung tak boleh. Contoh kalau kita baca surah yang ada huruf jim kat hujung. Contoh macam surah Al-Buruj kan. Wassama'i dhatil buruj. Dia tak boleh buruj. Qalqalah ada dah.
Dah betul lah tu qalqalah tapi bercampur dengan sifat yang ke atas tadi tu. Sepatutnya jahar tapi dibuat hamas. Okey? Boleh? Boleh Terima kasih, insya-Allah. Ustazah. Okey, sama. Dia bila kita rasa sesuatu benda tu susah, lepas tu bila kita buat tu jadi, dia akan dapat satu kepuasan yang tak boleh nak cakap kepuasan dia. Tak apalah. Dia kena dalam tempoh yang lama lah sebenarnya. Okey. Tu jim Okey. Kita tengok pula makhraj lidah untuk shin. Okay. Shin ni sama dengan tempat keluar jim. Kita tengok terhasil apabila mengangkat tengah lidah dan menekannya ke lelangit atas iaitu lelangit keras. Sama makna dia kan dengan jim. Tapi cuba tengok kedudukan lidah itu ada ruang sikit kat tengah tu yang warna biru tu untuk dikeluarkan. Kenapa nak keluarkan apa? Tengok sifat dia. Sifat huruf yang ada pada shin, kalau kita tengok ada 6, sama juga macam jim. Cuma yang berbeza nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 3, 4, 5 sama. Satu lagi beza yang paling ketara adalah tafashi dan qalqalah lah. Jim tu ada qalqalah, shin tak ada. Jangan pula baca asya, isya, usya. Tak boleh lah kan. Dia hanya bunyi tafashi sahaja. Tapi yang paling ketara adalah nombor 1 dan nombor 2. Iaitu hams dan rakhawah. Tadi jahar syiddah. Tahan dua-dua. Ini lepas dua-dua. Ini tak ada masalah. Tapi lagi. Bila disebabkan satu huruf itu lepas dua-dua, takut juga dia jadi qalqalah. Dia terlebih sangat lepasnya. Excited kan, lepas kan. Habis melantun balik. Tak boleh. Okey, mana hams dia? Ash. Dah bunyi dah tu angin. Rakhawah dia mana? Masa kita melepaskan itu, dia lepaslah sekali. Shhh, dihamburkan sekali. Itu maksud hams dan rakhawah. Kemudian istifal. Tentu-tentulah macam mana jim tadi, macam tu juga shin. Istifal, infitah dan ismat. Kemudian barulah sifat tunggal iaitu tafashi. Ini tak ada masalah cuma jangan kita jadikan kebiasaan shin itu kita sebut memoncongkan mulut. Tak boleh. Sebab shin itu bukan huruf bibir, tapi dia huruf makhraj lidah. Nak sebut lagi satu. Ustazah pun salah sebut. Makhraj. Dia bukan makhraj. Tu yang jadi angin tu. Ustazah aja anak murid bunyi jim ada angin. Dah anak murid ikut. Makhraj. Okey. Itu shin Macam mana nak sebut shin? Okey, cuba kita matikan pada contoh yang ada tu. Ash sambil senyum. Ash. Boleh. Jangan lepas ni baca ash. Tak boleh. Tak boleh muncul. Dia lebih over daripada lidah. Sedangkan huruf tu lidah punya. Bibir yang ambil alih. Tak boleh. Ash, ish, ush. Okey. Boleh? Saya dulu macam tu juga sebenarnya. Over. A'udzubillahi minash. Habis minash. Jadi menjangkit dekat nun. Na jadi no. Tak boleh. No. Okey. Habis makhraj yang ke-6 untuk bahagian jim dengan shin tadi. Sekarang ni kita masuk ya. Sama juga maknanya terhasil apabila mengangkat tengah lidah dan menekan juga ke lelangit atas. Iaitu lelangit keras. Tapi masih lagi tidak melekat macam mana makhraj jim. Kita tengok ya. Tengok dulu dia punya sifat. Dia ada sifat apa? Yang pertama yang kedua ni selalu kebiasaannya kalau huruf-huruf ni kita nak explore dia punya sifat, 1 dan 2 tu dia sekali jalan. Baru kita nampak perbezaan. Okey, 1 dengan 2 apa? Jahar dengan rakhawah. Ingat tak jahar apa? Jahar itu tertahan udara. Rakhawah itu terlepas suara. Macam mana nak tahan angin lepas suara? Dia bagi 2 Cuba kita matikan. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Ada angin tak? Tak ada. Dia tak ada orang baca yah, yi, yu. Tak ada. Kalau bunyi yah tu, itu sebab ditambah huruf ha. Tapi dia letak kat sini contoh ya, yi, yu. Kan? Katalah ya tu mati. Sebelumnya baris atas. Ai. Cuba kita sebut ai. Kita letak tapak tangan kat depan. Ai. Ada bunyi angin? Tak ada juga. Ai. Tak ada. Tak ada. Melainkan kalau ada huruf selepas ya itu huruf yang keluar angin. Contoh macam apa? Quraish.
Li'ilafi Quraish. Kenapa keluar angin? Sebab shin. Adakah sebab ya? Tidak. Katalah shin tak ada Qurai. Maknanya ada suara je yang dilepaskan. Tapi angin ya tak ada. Jadi jahar dan rakhawah. Seterusnya yang 3, 4, 5 sama macam jim dan shin juga. Iaitu istifal, infitah, ismat. Istifal apa? Pangkal lidah tidak terangkat. Kemudian bila pangkal lidah tak terangkat, dia jadi infitah ataupun terbuka ruang antara lelangit dengan lidah. Kemudian ismat. Dia belah dalam. Ya ini berada di sebelah dalam. Kemudian ada satu lagi sifat tunggal. Ni saya selit sekali lah, senang kan. Sifat tunggal tak banyak sebenarnya. Nanti dah habis kita tengok setiap huruf baru kita tengok balik sifat tunggal baru kita boleh faham. Okey, lin itu maksudnya lembut. Lin ini lembut. Lembutnya ketika bila? Ketika ya itu mati ataupun waw itu mati. Tapi waw ni tak masuk lagi, kita masuk ya dulu. Okey, ya bersifat lembut apabila sebelumnya ada huruf lain iaitu huruf yang bertanda fathah. Bukan bertanda, sorry. Berbaris fathah. Okay. Nak sebut pun nak kena betul-betul. Saya takut saya salah sebut. Bertanda lain. Baris lain. Baris hanya atas, bawah, depan. Bila dah ada macam panjang, macam lambang, macam apa? Macam bentuk kening tu, macam ombak rindu atas huruf tu. Itu disebut tanda. Mati itu pun tanda. Sabdu itu pun tanda. Okey, itu tanda. Baris lain, tanda lain. Okey. Seterusnya, okey habis untuk bahagian tengah lidah jim, shin dengan ya. Ada soalan? Jelas Kok ada yang confused ke? So kita nampak perbezaan antara ketiga-tiga huruf ni. Kalau jim tadi lidahnya melekat ke atas. Ya, shin dengan ya lidah tu tak melekat. Dia naik tempat yang sama tapi dia tak lekat. Sebab apa? Sebab shin tu ada keluarkan angin. Ya pun tak lekat juga tapi tak keluar angin. Tapi disebabkan dia mengeluarkan suara. Itu perbezaan, antara perbezaan dia lah. Jelas Baik. Kalau jelas saya terus, boleh saya terus? Boleh insyaAllah Okey, seterusnya kita masuk makhraj yang ketujuh iaitu makhraj huruf lam. Okey, kita tengok baik-baik. Makhraj huruf lam ni dia terhasil apabila lidah hadapan, lidah depan tu sambil saya sebut tu, tengok gambar tu lidah hadapan menyentuh gusi gigi kacip depan atas. Faham tak maksud gusi gigi kacip depan atas? Gigi kacip tu gigi kapak, senang. Gigi kapak yang belah depan yang besar tu kan. Dia kata dekat mana dia sentuh lidah tu? Dekat gusi, bukan dekat gigi. Al. Cuba kita matikan. Al. Dia tak sentuh dekat gigi. Kalau dia sentuh gigi dia akan jadi tempat huruf ta. At. An tu kan. Dal. To. Tu salah. Kalau ada yang sebut al. Hujung lidah belakang gigi dia jadi tebal. Alhamdulillah. Dia jadi tebal. Sebab dia salah parking. Okay. Alright. So kita pastikan dia mesti kena dekat gusi gigi kacip depan atas. Kalau rasa susah nak ingat gusi gigi kacip depan atas tu terus tulis kat situ. Menyentuh gusi gigi kapak atas. Dah. Kalau gigi kapak ni semua orang tahu. Sebab dia istilah tajwid, memang mana-mana buku tajwid dia banyak sebut macam tu. Gigi kacip depan atas. Dia kena sebut. Gigi kacip depan bawah. Dia kena sebut. Sebab ada huruf yang parking kat bawah. Ada huruf yang lidah tu parking kat atas. Jadi dia kena sebut detail lah. Baru kita faham mana kita nak letak. Okay. Seterusnya dan tepi lidah. Ni kena faham juga. Maksud tepi lidah tu macam mana? Tepi lidah dirapatkan ke gigi sama ada kiri atau kanan atau kedua-duanya. Maksud tepi lidah tu, ni lidah kita. Tadi dia kata apabila lidah depan yang ujung lah. Tepi lidah yang ini. Bukan tepi sini, bukan tepi sini Dia ada kategori dia. Maknanya dia menyebut tepi lidah tu kat sini. Rapatkan ke gigi sama ada kiri atau kanan. Ada setengah orang kiri. Maknanya dia lencong lah kat sini. Kita sebut lam, cuba sebut al. Lidah kita tu depan memang dah sentuh dekat gusi. Tapi dia sengit. Cuba sebut lagi sekali. Al. Dia sengit. Macam saya sengit
lidah belah kiri. Tepi lidah belah kiri. Saya rapatkan ke gigi belah depan yang kiri lah. Maknanya sama ada, cuba tengok gambar rajah gigi tu. Alah, hai ustazah ni. Ada dah gambar rajah gigi tu. Dia akan pergi sama ada dekat gigi kiri atau kanan yang kacip. Apa nama kacip tepi warna merah tu, apa nama dia? Dia ada warna kuning kan? Kuning tu gigi depan, kacip depan. Yang merah ataupun hijau tu, dia akan melekat kat situ. Nampak? Dia akan pergi situ. Kalau lidah kita yang tengah sahaja, lidah tepi antara tengah macam ni kan, ni. Kalau tengah sahaja dia kena dekat gigi dan tepi ni tak kena, apa jadi? Dia akan jadi alhamdulillah, dia keras. Dia tak ada inhiraf. Kerana apa dikata tepi lidah tu kena rapatkan ke gigi sama ada kiri atau kanan tadi? Sebab dia ada satu sifat inhiraf. Inhiraf ni maksudnya melencong. Melencong. Inhiraf ini tak ada dalam sifat berlawanan. Sebab tu yang kita dah belajar lepas-lepas tak disebut inhiraf kan. Sebab sifat inhiraf ini sifat tunggal. Dia tak banyak. Dia hanya 2 sahaja huruf yang ada sifat lencongan ini, iaitu lam dengan ra. Lam dengan ra. Jadi diingatkan kalau sebut lam jangan tegak. Alhamdulillah. Dia tak boleh. Dia automatik kalau sebut lam mati, insya-Allah dia akan melencong sendiri. Cuba buat al-il-ul al. Kalau rasa macam ya ke? Tengok cermin, tengok handphone tu al. Dia ada sengit. Macam saya belah kiri. Siapa yang belah kiri? Semua kiri. Hajar ini, Ili belah kiri, belah kanan. Ke tak pernah terfikir. Datuk Nurul belah mana? Kiri kanan? Zulida dengan Syikir? Rasa tak dia sengit? Rasa tak? Al. Cuba sebut al. Sengit tak? Okey, Ada sebelah tak kiri rasa kot. Kiri kan? Macam sebelah kiri. Betul lah tu. Kebanyakannya memang kiri. Ya, kalau kanan macam ni al. Saya tak pandai. Saya memang dia automatik dia ke kiri. Alhamdulillah. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Jadi kita tengok sifat dia apa? Okey. Sifat huruf untuk lam ni dia ada 6 termasuk satu sifat tunggal iaitu inhiraf tadi yang mana dia melencong. Kita tengok yang nombor 1 dengan nombor 2 dulu. Jahar dengan tawassut. Apa itu jahar? Tertahannya udara, dan tawassut itu tak lepas suara, tak tahan suara. Dia duduk tengah-tengah. Okey, cuba kita matikan. Dan kita bayangkan udara dan suara tadi. Memang tak keluarlah udara. Itu kita dah confirm dah. Sebab tu dia jadi jahar. Ada tak bunyi? Betul lah Datuk dulu buat tu. Siap letak betul nak tengok. Ni keluar ke tak? Tak ada orang baca tak ada. Kan? Jadi tak ada keluar angin. Lepas tu tawassut. Dia nak keluarkan suara. Dia memang ada suara tapi dia tertahan disebabkan lidah tu melekat kat dalam langit tadi. Maka dia tak boleh kata terlepas suara. Dan juga bila dia tertahannya lidah dekat dalam langit tadi tu, dia tak boleh juga kata tertahan suara. Lepas tak? Terlepas suara. Lepas tak boleh, tahan tak boleh. Kalau lepas macam mana lam? Cuba lepaskan lam. Lam mati. Cuba lepaskan. Tak boleh. Ala jadinya tak boleh. Tak boleh. Saja je saya tanya. Tanya nak tengok macam mana kan. Keluar macam mana bunyi lam yang terlepasnya suara. Tak boleh. Okay. Lepas tu kalau dia tahan, dia akan jadi macam tak siap tau. Macam tak sudah. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak kata saktah, tak saktah. Nak kata curi nafas, dia tak curi nafas. Dia jadi tertahan, jadi tak molek, jadi kerah, jadi seketul-seketul. Kan? Sebab tu dia letakkan tawassut. Antara pertengahan. Barulah dia lembut. Tawassut ni mudah juga nak disebut sebagai menyebut huruf tu supaya dapat melembutkan bacaan. Bila lam mati je, jangan kita macam rasa tersekat-sekat. Macam takut. Mungkin ada setengah orang yang dia berhenti macam berhati-hati tu sebab takut melantun. Betul lah tu. Lam tak boleh melantun, tak boleh beranak. Okay, contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu melampau lah maksudnya. Dia dah terlalu banyak sangat. So sekarang tak boleh. Dia duduk tengah-tengah.
dia ada dia ada sikit. Jangan banyak. Kalau dia baca, katalah saya nak raikan tawassut, Ustazah Hajar tawassut macam tu. Boleh, tapi jangan Alhamdulillah. Oh, siap taranum pula. Tu tak boleh. Tu pun dah dikira melampaui. Jadi dia duduk tengah-tengah. Orang kata apa? Sedang-sedang aja kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sedap-sedap. Okey. Boleh? Kemudian istifal. Pangkal lidah tidak terangkat lah. Yang ini memang dah tentu-tentu jelas. Pangkal lidah tidak terangkat. Bila pangkal lidah tidak terangkat, maka yang keempat itu antara lelangit dengan lidah terbuka luas. Jadi infitah. Kemudian seterusnya idlaq. Dia bukan ismat. Bila dia letak hujung lidah tu apa-apa dia dah bunyi dulu. La. Dia mudah lah dikategorikan mudah. Okey. Seterusnya yang keenam baru dia sebut inhiraf. Dia letak, dia bukan terus sengit tu, jangan terus L je, jangan L. Dia dia pastikan hujung lidah tu yang tengah tu kena dulu dekat depan tadi, dekat menyentuh gusi tu barulah dia punya tepi lidah tu dirapatkan. Sebab tu dia letak inhiraf di hujung. Pendek kata semua sifat-sifat yang tunggal ini memang hujung. Semua dekat hujung. Okey. Jelas tak lam? Jelas Lam ini memang hukum pula. Sifat asalnya istifal. Tetapi hanya dia jadi taglidh ataupun tebal pada kalimah Allah yang sebelumnya berbaris atas dan depan. Tu sahaja yang tebal. Selain dari itu istifal. Okey? Boleh? Itu nak kena ingat tu. Pada kalimah Allah. Tapi kalau sebelumnya berbaris bawah, tetap juga sama macam mana kita menyebut lam yang istifal ni. Abdillah. Jangan pula dal baris bawah kita baca abdillah. Salah lah. Abdullah. Tu tak apa. Ataupun innallah. Jangan tersalah. Jangan kita keliru. Sebelum kalimah Allah, baris atas dengan depan Jangan baca innallaha wa mala. Dah jadi lain pula. Okey. Yang tebal atas dengan depan, yang nipis bawah. Okey, jelas? Setakat ni. Takut saya syok aja cerita kang. Okey, habis untuk lam. Kita tengok makhraj yang ke-8. Makhraj nombor 8 iaitu huruf nun. Kenapa dia bukan 7? Sebab dia tak keluar tempat yang sama. Cuba tengok kedudukan lidah tu. Nampak dia macam mengecil sikit berbanding dengan lam kan? Okey, kita tengok. Dia tidak ada disengitkan macam lam tadi. Macam lam tadi dia fokus hujung lidah dan tepi lidah kan? Yang ini terhasil apabila menekan hujung lidah ke gusi hadapan atas sahaja. Dia tak ada pula tambah kat situ, rapatkan pula lidah ke tepi belah gigi, tak ada. Sebab tu dia lukis tu kecil sikit. Maknanya dia nak bagi tahu kita jangan pula bunyi dia an, nak sengit an. Dia tak ada an, tak ada an. Dia orang Negeri Sembilan kata apa? Togak ayo ni. Nun an. Jangan an, tak ada. Okey, ni mudah insya-Allah. Tekan saja hujung lidah tu dekat gusi hadapan atas. Berdekatan dengan lam tadi. Okey, kita tengok dia punya sifat. Kita perhatikan satu-satu. Nun dia tidak ada sifat tambahan tunggal. Dia hanya ada 5 sahaja. Okey, yang pertama dan kedua, tengok sifat jahar dan tawassut. Apa itu jahar? Tertahannya angin atau udara. Nun tidak keluar angin. Ni saya suka nak sebut yang ini. Kalau kita baca nun yang berbaris tak ada masalah. Dia takkan keluar angin lah. Na kan. Tapi kalau nun yang mati ni. Kafirun. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Kafirun. Kat situ adanya jahar, adanya tawassut. Nampak tak jahar kat mana, tawassut kat mana? Okay, kita baca. An, in, un, an. Ada angin? An, tak ada kan? Okey, angin tak ada. Tawassut tu apa?
Ni tawasud ni dia berkait pula dengan gunnah kalau nun. Lam tadi ada tawasud tapi dia tidaklah naik ke hidung. Jangan pula baca al, tak ada. Tapi nun ni automatik dia akan naik ke hidung. An, walaupun dia satu harakat, walaupun nun itu jumpa huruf izhar, yang mana kita tahu bacaan izhar halki kan tak boleh dengung kan? Betul, tak boleh dengung. Tapi dia masih ada sifat dengung pada nun. Jadi dia berkait rapat dengan tawasud nun ni. Bila dia kata kat situ nun itu khayshum, bila dia masuk kat hidung dia ada tawasud. Dia tak boleh dilepaskan suara. Ananana tak boleh. Itu tawasud. Samalah macam lam tadi. Al. Oh, Kak Liza terkeluar rupanya. Tak perasan tadi. Hilang. Baik. Aduh. Okey, seterusnya. Okey, nampak jahar dengan tawasud tu apa? Okey, nun tidak melepaskan suara Cuma duduk kat tengah-tengah. Lepas tidak, tahan tidak. Okey Kak Liza? Lain tak okey Bukan lain, dia hilang tu. Dia dah free tu. Okey. Okey, untuk sifat yang seterusnya 3, 4, 5 sama macam lam. Dia istifal, maksudnya dia tidak terangkat pangkal lidah. Kemudian ruang antara lelangit dengan lidah itu terbuka luas. Ini lagi nampak jelas. Ruang yang warna biru tu besar kan? Jadi infitah. Dan akhir sekali idlaq. Samalah nun dengan lam tadi. Dekat, letak aja dah bunyi. Letak aja ujung lidah kat situ dia dah berbunyi dulu. Okey? Maka dikategorikan sebagai idlaq. Habis nun. Nun ni ringan insya-Allah. Kebanyakannya daripada kita menyebut nun ni mudah. Dia nak keluar tempat dia dan dia akan pergi tempat yang kedua iaitu khayshum ataupun hidung. Sama ada nun itu nun sabdu memang dia jelaslah kena dengung 2 harakat. Ini yang saya nak cerita ni berkenaan dengan martabat gunnah. Dalam buku ni tak ada, saya tambahlah. Martabat gunnah ni maksudnya dia ada tingkatan-tingkatan dia. Mana satu gunnah yang lebih kuat. Lepas tu yang kedua jatuh gunnah yang macam mana. Tu semua nak kena tahu. Nun yang sabdu atau mim sabdu itu perlu digunnahkan 2 harakat. Lepas tu masuk gunnah yang kedua sama ada idgham atau ikhfa. Kemudian yang ketiga gunnah itu apa? Tak ada pula buku dia. Yang ketiga gunnah tu izhar. Sama ada izhar tu izhar halqi atau izhar syafawi kan, sebab dia berkait dengan mim atau nun juga. Sebab izhar ni kan dia satu harakat, dia tetap ada martabat gunnah tapi dia dah jatuh nombor 3. Lepas tu yang keempat dia masuk nun atau mim yang berbaris. Kalau huruf tu berbaris sekalipun, contoh kat sini dia bagi contoh an, in, un. Tapi kalau na, ni, nu, agak-agak nampak tak gunnah tu? Sajalah nak tanya, nampak tak? Cuba sebut na, ni, nu. Nampak tak? Ada tak gunnah? Agak-agak lah, agak-agak. Tak ada. Tak ada. Okey. Secara kasarnya tak ada. Tapi kalau ikutkan turutan na, ni, nu tu dia ada dia punya sifat gunnah yang memang ditinggalkan. Contoh kita dah tahu sebut na tadi, kita sebut je tahu dah habis dah sebut na. Perasan tak tapak nun tu? Na, ni, nu. Nampak tak? Tapi dia dah jatuh martabat yang terakhir sekali. Tak boleh kita baca na, anzalna. Tak boleh lah sebab dia dah jatuh martabat yang terakhir. Tu maksud dia. Okey Lena, faham tak? Maknanya na tetap ada martabat gunnah tu. Tapi macam ni dah automatik. An, in, un. Ada tak sifat dia? Ada. Okey? Jelas Baik. Habis untuk nun. Kita masuk ra. Sebab lam, nun dengan ra ni dia dekat-dekat. Saya kena sebut sekali supaya nampak dia punya perjalanan lidah tadi tu Kalau macam tak berapa ingat, boleh tengok balik pada muka surat 30 tu dia dah siap susun dah makhraj tu dengan nombor 7, 8, 9 kan. Nampak lam tu nombor 7, nun tu nombor 8, ra tu nombor 9. Nampak tak muka surat 30? Ada kan? Jadi dia ikut susunan tu lah. Lam, nun dengan ra. Baik, kita tengok makhraj yang ke-9 iaitu ra. Ra ini yang paling kaya
Sebab dia ada 7 sifat. Satu-satunya huruf yang paling banyak sifat adalah huruf ra. Dialah yang kaya, dialah yang susah nak sebut. Kan? Okey, jadi kita tengok. Macam mana menyebut ra? Dia terhasil daripada apabila belakang hujung lidah. Faham tak maksud belakang hujung lidah? Ni hujung lidah, belakang dia ni. Belakang ni, kan? Belah bawah ni, okey. Dilengkungkan, dilengkung macam ni. Ni belakang nampak tak? Ni belakang. Ni. Dilengkung macam ni. Dia naik macam tu. Tu belakang hujung lidah dilengkungkan dan bahagian atas lidah sentuh gusi gigi kacip atas. Maka keluarlah daripadanya huruf ra. Haru. Kalau tak lengkung tak jadi. Kalau tak lengkung dia tak jadi. Itu syarat utama menyebut huruf ra. Sebab tu ra tu special. Sebab tu dia banyak sifat. Tak ada huruf lain yang lengkung. Hanya huruf ra sahaja. Kita tengok satu-satu Sifat huruf jahar dengan tawassut. Jahar tu tertahan angin, tawassut tu tergantung. Dia tidak lepas dan dia tidak tahan. Aur. Cuba kita matikan. Aur. Ada keluar angin? Tak ada. Aur. Tak ada. Tak ada keluar angin. Tak ada kita tiup-tiup. Tak ada Okey. Lepas tertahannya angin atau udara. Kemudian tawassut. Tawassut tu apa? Tertahan. Tidak. Terlepas tidak. Kita matikan. Ada tak bunyi aur? Dia bila kita matikan ra ni, dia tidak ada satu bunyi yang macam seolah-olah dia terhenti macam break intensi ada. Kalau surah banyak surah ni lah, surah Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk kan banyak huruf ra belakang ni kan. Ilaikal masir. Masir. Dia tak boleh baca masir. Tapi dia tak boleh. Sampai bahu-bahu saya ikut sekali nak bagi berhenti. Dia tak boleh berhenti macam tu. Dan dia tak boleh juga nak lepas banyak sangat. Nanti dia akan jadi getaran tu lebih. Masir pun tak boleh. Nampak? Kat situ dia bergerak. Tawassut nama dia. Okey, itu jahar dengan tawassut. Kemudian seterusnya ra ini dikategorikan istifal. Sebab yang banyak bergerak antara bahagian lidah ni adalah bahagian lidah depan. Jadi pangkal lidah tak terangkat. Okey, pangkal lidah tidak terangkat sebab sifat asal ra. Tapi ra ni special dia. Ada ketika ra itu bila disebut jadi tebal, bila disebut jadi nipis kan. Itu ada kira-kira yang lain pula. Ada ketikanya dia terangkat sedikit lidah tu. Sebab specialnya ada kadang-kadang dia jadi tebal, kadang-kadang dia jadi nipis. Okey. Kemudian seperti biasalah bila dah istifal maka infitah tu mengikut sekali. Iaitu apa tadi? Ruang antara lelangit dengan lidah itu terbuka luas. Okey. Seterusnya idlah. Macam mana kita sebut lam dengan nun macam tu juga ra. Walaupun ada yang kata idlah tu senang tapi macam susah nak sebut. Maksud dia kedudukan dia. Letak sahaja tu dia dah boleh nak letak. Dah boleh nak mula menyebut ra. Cuma betul dengan tidak tu itu yang nombor dua. Tapi dia nak tahu kedudukan ra, nun dengan lam tadi dekat mana. Dia mudah sebab dekat depan tu kan. Itu jadi idlah. Seterusnya sifat tambahan lagi dua itu adalah daripada sifat tunggal, iaitu dia ada inhiraf dan dia ada takrir. Okey, inhiraf tadi apa? Melencong. Macam mana kita lencong lam? Aru tu dia tak boleh kita lengkungkan bahagian hujung lidah tadi tu, belakang hujung lidah tu lengkung tegak tak boleh. Tak boleh. Kalau kita lengkungkan tengah lidah tu secara menegak, dia tak jadi takrir. Cuba sebut tegak. Boleh tak? Kita cuba masing-masing buat. Boleh tak kita lengkung pula. Lengkung. Lengkungkan belakang lidah tu tegak. Tak boleh. Tak boleh kan? Special kan ra ni? Dia memang ada semula jadi inhiraf. Kalau yang memang boleh menyebut ra dengan betul lah. Dia bengkok sendiri. Tapi berbeza dengan orang yang macam semalam pun saya ada sebut huruf ra juga. Ada yang tanya, biar ra ustazah, ada yang tak boleh sebut. Betul.
Tengok faktor apa dia tak boleh sebut ra tu. Sama ada faktor yang pertama dia tak tahu nak parking betul-betul macam mana ataupun makhraj tu dia tak tahu kat mana nak letak lidah. Yang kedua sebab faktor yang ni memang tak boleh elak lah sebab lidahnya pendek. Tapi saya tak tahu istilah lidah pendek ni kalau dalam istilah tajwid tu kalau lidah pendek dia memang tak sampai nak lengkokkan dia punya lidah. Tapi kalau dari segi lain saya tak pasti. Tapi memang agak sukar sebab saya ada juga seorang dua murid yang dia kata lidah dia pendek. Bila saya tengok, bukanlah tengok culuh kat dalam tu tapi nampak dia melengkungkan lidah tu tak sampai. Separuh je. Bila separuh maka dia jadi al. Macam tak boleh, dia tak boleh. Mungkin kalau dia boleh lengkok tu separuh tapi dia tak boleh takrir. Ni bagi yang lidah pendek. Tapi orang yang lidah yang macam kita sama normal tapi dia kata masih tak boleh nak sebut ra. Tengok dia letak ra kat mana. Cuba tanya dia. Tahu tak ra tu kat mana sebenarnya dia keluar? Sebenarnya kalau kita betul-betul parking ra kat tempat dia keluar, insya-Allah boleh. Cumanya mungkin dia tak berapa biasa. Sebelum ni dia sebut ra tu r. Jadi nak kena ajar dia macam mana cara tu. Okey. Contoh macam Lisa Surihani Lisa Surihani tu dia kan dia cakap dia tak boleh sebut kan. Sebenarnya bila saya dengar dia bercakap sebutan R, kadang-kadang ada setengah perkataan dia boleh sebut R. Betul tak? Ada certain perkataan je dia tak boleh sebut R. Sebenarnya kalau kata macam tu boleh. Sebab macam ni nak cerita. Ada seorang anak murid saya ni, mak dia lah. Mak dia tu anak murid saya. Anak dia kata dia sebut ra macam mana kan? Dia sebut macam ni. R. Dengar tak? Okay, kan? Kalau tu sebenarnya dia pergi dekat tempat ghain. Betul tak? Itu saya kata tadi, makhraj tu nak kena betul-betul tahu dia dekat depan. Dia tak ada kaitan langsung kat belakang. Okay. So sebenarnya macam Lisa Surihani tu dia boleh buat tapi dia kena pastikan betul-betul hujung lidah dia tu kat depan. Bukannya kat belakang. Kadang-kadang tak tahulah telinga saya kan. Telinga saya dengar dia sebut Surihani. Macam dia sebut ghain. Kalau ada setengah orang, bukanlah, itu saya contohkan je. Kalau bukan Lisa Surihani pun, kalau orang lain pun, kalau dia sebut ataupun ra, boleh sangat nak betulkan. Boleh sangat. Tapi kita yang nak betulkan ni, kita kena tahulah. Ra tu hanya menggunakan hujung lidah yang dilengkokkan. Supaya dia ada sifat inhiraf dan satu lagi sifat takrir. Takrir tu pun kategori sifat tunggal juga yang memberi maksud bergetar. Kalau dia baca R, tu tak bergetar, tu salah lah. Dia lengkok saja tapi tidak ada takrir. R. Jangan banyak. R. Getar sekali je R. Dia jangan R, tak boleh berhenti. Dia tak kena gigi ke tu Ustazah? Dia kena gusi gigi atas. Kena gusi tu pun tak melekat. Kalau melekat sungguh, macam mana nak getar? Lekat je gusi, lidah kat gusi apa jadi? R. Dia tak boleh getaran. Dia tak boleh bergetar. Okay. Boleh? Susah lah, memang susah menyebut ra tu. Okey, jadi itulah 7 sifat yang keluar daripada ra. So nampak sifat lam, nun dengan ra. Lam ada 6, satu itu adalah sifat tunggal inhiraf. Nun hanya ada 5, tidak ada sifat tunggal. Ra ada 7 iaitu 2 tambahan daripada sifat tunggal inhiraf dan takrir. Okey, wallahu a'lam. So nanti untuk makhraj yang ke-10 kita akan sambung insya-Allah. Okey, ada soalan? Tadi kita dah habis bahagian pangkal lidah, tengah lidah dengan ujung lidah. Banyak dah hari ni. Alhamdulillah. Tak banyak lah. Ta, dal, ta, satu bahagian. Za, zal dengan sa, satu bahagian. Lepas tu zai, sin dengan sod, satu bahagian. Lepas tu dot. Barulah mim, waw, ba, fa. Ada soalan? Bila nak sebut ra tu, bila kata macam gini kan, saya rasa macam lidah tu macam terkena dekat depan langit instead of kena gusi. Betul lah tu. Dia terkena tapi
Maksud saya jangan melekat semua. Betul lah macam tu kan. Betul Aku lah. rasa macam tak sampai pula kursi situ. Betul lah Okay. tu, betul. Alright. Okay, alright. Lagi? Ada lagi? Tadi saya dah baca. Saya dah baca kan untuk pembukaan. Okay, kalau tak ada kita tutup dulu lah Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Okay. Mana saya nak stop? Thank you Ustazah. Jazakallah khair Terima Ustazah. kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.